Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Dari papan terbuat pintu, dibuat sepenuh jiwa raga. Barang siapa menuntut ilmu, mudah kakinya menuju syurga. Selamat datang ke Buat Bicara Terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Dari utara atas sokongan, dari selatan memberi perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Setiap perkara dalam kehidupan kita hari ini pasti ada yang pertama. Pertama dalam pertandingan, pertama dalam penerokaan, pertama dalam penciptaan. Dan pada pagi ini kita nak bicarakan apakah yang pertama memeluk Islam, bersama dengan bintang ilmuwan kita yang kita jemput khas untuk menjadikan perbincangan menarik pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, alhamdulillah. Terkesima dengar susunan bahasa. Terima kasih Hakim, Ustaz. Saya seronok dengan Ustaz pada pagi ini kerana kita akan dengarkan mutiara nasihat daripada guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli, insya-Allah. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan seperti biasa, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan untuk yang pertama kali ini, kita nak dengarkan dahulu, kenapakah ada orang bertanya Ustaz, kenapakah pentingnya kita tahu tentang topik pada pagi ini, pertama memeluk Islam? Kenapa kita nak bincangkan sangat? Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih Da'i Hakim yang saya kasihi, dan seterusnya para penonton yang bersama dengan kita. Mohon izin saya nak mulakan dengan lafaz yang diajarkan untuk memulakan saya seperti yang telah dimulakan oleh Da'i Hakim. Saya mulakan dengan ta'awudz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mohon berkat ya Allah bicara kami ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarkan perkara yang positif daripada diri kami dan kami menuturkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya kira sempurnalah insya-Allah meraih keberkatan kita mengucapkan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Dan Hakim tanya ya, benda yang paling penting saya kira kita buat sesuatu mesti kita nak tahu apa tujuan dia. Betul Ustaz. Ya? Dan manusia, tentunya penonton Tanyalah Ustaz orang-orang bijak ya, dan orang bijak ini dia akan buat dengan orang kata dengan tujuan. Dan bila kita dengar tajuk tadi, pertama memeluk Islam, kita cuba nak dekatkan apakah tujuan sebenarnya untuk kita. Maknanya kalau kita tahu tujuan, insya-Allah berlabuh tabir Tanyalah Ustaz, ada sesuatu yang kita boleh dapat, dan kemudian pastinya kemudian apa yang kita dapat itu kita nak bawa dalam kehidupan kita sebagai praktik. Walaupun Da'i Hakim kita pun dapat rasa berat tajuk ini. Betul. Ya, kerana apa? Sebab nak bercerita tentang insan-insan terhebat. Betul. Bukan sekadar hebat tetapi terhebat kerana mereka yang pertama ya. Jadi semua yang dikasih sekalian, bolehlah kalau saya nak mungkin mukaddimah soalan daripada Da'i Hakim ini, bolehlah kita katakan bahawa ada satu sikap yang Allah minta ada pada kita, dan sikap itu boleh kita pelajari daripada mereka ini. Ya, mereka ini adalah kelompok yang disebut sebagai golongan yang berlumba-lumba. Ya, dan secara umum mereka ini digolong dalam golongan disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan bila kita dengar kalimah as-sabiqun, ya, al-awwalun, orang-orang yang awal dan orang-orang yang berlumba. Jadi kita faham bahawa sebenarnya perbincangan kita pada hari ini nak melihat bahawa ada manusia yang ada kualiti dari kalangan orang-orang yang baik, tetapi mereka terbaik kerana ada satu sikap. Sikap mereka adalah berlumba untuk jadi yang pertama. Jadi rupanya berlumba untuk jadi pertama, inilah yang menepati apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Kebaikan itu memang bukan sekadar kena buat,
tetapi ada nilai tambah kepada kena buat itu adalah berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan Da'i Hakim insya-Allah perjalanan sesantai mungkin pagi ini insya-Allah, tak perlu pun tarik tali keledar, duduk dengan santai saja. Insya-Allah kita harap Allah berikan kepada kita inayah, hidayah dan taufik untuk kita nampak masya-Allah apa yang boleh kita sama-sama pelajari daripada insan-insan yang terpilih tersebut. Saya tertarik dengan kenyataan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz, iaitu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Kita hari ini kalau dengar orang buat baik itu ramai Ustaz, tetapi yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan itu tidak ramai. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Soalan yang pertama pagi ini yang menarik untuk kita bahaskan bersama dari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah golongan pertama yang memeluk Islam itu kesemua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oh, pagi-pagi Ustaz dah bagi bunga Ustaz. Orang hululah nasi lemak ke apa ke kan. Gurau saja. Terima kasih kepada Syahiralia Muhammad atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah ya, Syahiralia. Okey, minta maaf ya. Adakah semua yang dikatakan bahawa orang yang pertama memeluk Islam itu daripada umat Nabi Muhammad? Ya, jawapannya tentulah ya. Ya, kenapa tidak lain dan tidak bukan kerana agama ini agama Islam untuk umat akhir zaman, maka tak lain tak bukan yang Rasul dan Nabinya adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak dikatakan seorang itu sebagai umat yang pertama memeluk Islam di zaman Nabi Muhammad kalau dia tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab manusia ini adalah manusia, dan kemudian yang membezakan mereka dalam sudut agama dan kepercayaan adalah siapa rasul mereka. Dan di akhir zaman Allah menyimpan bahawa rasul dan nabi itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mengikut Nabi Muhammad dan itu dianggap umat Nabi Muhammad. Hatta hari ini pun berbilion orang yang pada hari ini Nabi menggunakan perkataan umat Nabi ya. Jadi walaupun dia mungkin kita lihat belum memeluk agama Islam, tapi kita faham bahawa mereka adalah umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adanya tuntutan dakwah di sana. Sebab itu beruntung kita pada pagi ini digelar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua dari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah mereka yang mula-mula memeluk agama Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut digelar muallaf? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Baik, terima kasih Intan. Teringat Intan ya. Baik, semua yang saya kasihi, kalau kita tengok ya, istilah muallaf ini adalah istilah syariah. Bila sebut istilah syariah, maknanya maksudnya peraturan dalam bidang fiqh. Maknanya dari segi ilmunya adalah ilmu dalam bidang fiqh. Dan bila syariah, dia mesti ada bila mulanya, ya. Dan bila mulanya, sebab bila dalam bidang syariah adalah tentang orang yang daripada harta yang ada pada umat Islam yang dikeluarkan untuk menjinakkan orang kepada Islam. Jadi kalau macam tu, kalimah muallaf ini adalah kalimah yang datang kemudian, bukan ketika as-sabiqun al-awwalun. Ya, bukan ketika as-sabiqun al-awwalun. Jadi muallaf yang kita panggil ini adalah sebenarnya istilah yang kemudian datang ketika datangnya kisah ataupun hukum pembahagian harta zakat kepada siapa yang layak diberikan. Dan kita tahu bahawa zakat bukan perintahnya ada ketika Nabi berdakwah selama 13 tahun di Makkah, tetapi kemudian di Madinah, ya. Jadi itu jawapan mula. Dan untuk orang-orang yang pertama digelar dalam istilah sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ya, kelompok pertama itu mereka digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan kalau kita nak melihat bukan catatan yang diberi oleh agama, tetapi yang dilabelkan oleh orang-orang
kafir Quraisy yang benci pada Nabi, dan kemudian mereka benci Nabi dan mereka tengok bahawa ramai orang ikut Nabi, maka mereka menamakan orang yang ikut Nabi dengan panggilan sabi'. Ya, humus sabi'un, ya, anta minas sabi'in. Jadi apabila mereka nak tengok orang tu berada di kelompok ikut Nabi, maka istilah yang diberikan, label yang diberikan, humus sabi'un. Jadi mu'allaf itu kemudian dan bagi mereka yang nak dijinakkan hati supaya memeluk agama Islam, adapun untuk orang yang awal disebut as-sabiqun al-awwalun. Baik. Jadi penting juga gelaran dalam kehidupan kita. Sebab itu kadang-kadang kita bila dengar orang yang ada gelaran menunjukkan orang itu orang yang baik di sisi masyarakat. Baik. Soalan yang seterusnya dari Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Persoalan berikut terkadang berlegar di fikiran. Apakah di awal-awal pengislaman sememangnya disyaratkan isyarat syahadah dengan mengangkat jari telunjuk berserta lafaz syahadah yang lazimnya kita lihat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Baik Kak Yat, bertanya soalan yang saya kira mungkin dekat dengan apabila kita lihat orang masuk Islam pada hari inilah, ya, dan Hakim, ya. Bila seorang tu mungkin memeluk agama Islam, mungkin dia akan buat simbol macam ni kan, simbol yang macam ni. Baik, saya kira kalau kita melihat, dan Hakim pun sendiri saya kira tak pernah ucap syahadah duk macam ni kan. Betul, saya yakin menunjukkan bahawa orang yang Islam tidak semestinya mengangkat tangan dan tunjuk ke atas, itu menunjukkan bahawa dia itu Islam. Betul. Mungkin ini adalah satu simbol yang dengan cepat nak bagi tahu bahawa tidak ada Tuhan yang di atas muka bumi yang kamu nampak dengan panca indera itu adalah Tuhan. Maka inilah satu mungkin sebagai simbol menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Tuhan yang kita kata la ilaha illallah itu ialah bukan Tuhan yang dapat dicerap oleh panca indera di dunia. Jadi sebagai simbol semata-mata. Namun kalau Kak Yat tanya dengan lebih detail, bila dimulakan, walau bagaimana saya kira saya pun tak boleh nak menjawab dengan tepat perkara tersebut, tetapi pasti perkara tersebut bukanlah datang bersama dengan ajaran Islam itu, tetapi mungkin sebagai satu pengukuhan nak cepat faham pada orang yang apatah lagi mungkin kita sesama Islam mungkin tak perasan, tetapi bagi orang yang memeluk agama Islam bahawa saat selama ni ada sembahan yang mereka nampak, maka kita menafikan sembahan itu dengan satu mungkin simbol, maka dengan simbol itu memada bagi seseorang itu. Wallahu a'lam. Jadi setiap perkara dia ada simbol. Kalau begini simbol menyatakan Tuhan Maha Esa. Kalau begini tuan-tuan agak-agaknya apa? Dua bukan. Ini tanda orang nak bergambar. Gambar sikit. Baik, kita rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang tua-tua dulu pernah berpesan, hariwan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali, membicarakan berkaitan pertama memeluk Islam. Dan kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya dari sahabat kita Mak Etun bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Siapakah orang yang pertama memeluk Islam? Dan dari mana datangnya agama Islam Ustaz? Adakah dari Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi yang Allah pilih? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Maaf Ustaz kalau salah tanya. Terima kasih juga kepada Mak Etun. Sungguh beradab Mak Etun Ustaz. Nak tanya pun minta maaf. Terima kasih Mak Etun atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan Mak Etun yang bertanyakan soalan yang saya kira membuka betul lah, sebab tu dalam pengajian ni ulama berpesan husnul soal itu penting, ya. Betul. Pertanyaan yang baik itu adalah sangat penting untuk kita dapat bincangkan, dan ilmu bukan milik kita, ilmu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan Mak Itun, siapakah orang yang pertama memeluk Islam, daripada mana agama Islam? Ya, baik. Agama Islam ini adalah agama yang datang sejak daripada awal azali, sejak bila-bila pun agamanya adalah Islam. Ya, tidak ada agama lain yang benar melainkan agama Islam.
sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampailah Nabi, sebab Nabi bukan baru bawa ajaran agama Islam ini, tidak. Nabi Muhammad adalah Nabi yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Maknanya kalau sebut agama, agama tu satu saja. Selain daripada itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua agama, semua nabi-nabi membawa ajaran yang disebut sebagai agama Islam, ya. Dan kita di akhir zaman setelah diturunkan wahyu, ya, apabila diturunkan wahyu kepada seseorang manusia itu, maka kemudian dia disebut sebagai seorang nabi, ya. Sebab nabi definisinya adalah seorang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian apabila nabi tersebut dibekalkan dengan set syariah untuk dijadikan pedoman kepada datang dengan set, maksudnya bukan sekadar akidah tetapi adanya peraturan-peraturan, the do's and the don't. Maka pada ketika itu nabi itu adalah seorang rasul, dan sama ada wahyu yang datang daripada Allah dan peraturan yang datangnya daripada Allah yang menjadikan seorang itu nabi dan rasul, maka itulah yang dikatakan agama Islam itu. Dan di akhir zaman ini sekali lagi tidak ada nabi lain yang diutuskan oleh Allah, ya, sebagai nabi terakhir yang diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut Nabi Muhammad itulah yang disebut sebagai umat Islam di akhir zaman, setelah kita juga umat Islam yang terdahulu daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Maka saya kira soalan Mak Itun tadi tak ada perlu pun nak minta maaf Mak Itun, ya. Memang okey kalau sekadar kita nak menjelaskan. Sebab ada setengah orang kata bahawa agama Nabi ni dia Islam, Nabi-Nabi dulu dia ada agama bawa agama lain. Jadi sebenarnya Mak Itunnya soalan itu tidak ada salahnya, ya, untuk kita faham. Baik, jadi beruntung kita yang beragama Islam dan beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, masih lagi membicarakan tentang topik kita pada pagi ini berkaitan pertama memeluk Islam. Soalan yang seterusnya yang ingin kita raikan dari Mas Ripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid merupakan wanita yang pertama dan mula-mula memeluk Islam. Persoalan saya, beliau memeluk Islam adakah sebelum atau selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul? Yang kedua, bagaimanakah permulaan penerimaan Sayyidatina Khadijah terhadap Islam ketika itu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah panjang soalan. Betul Ustaz. Saya harap Da'i Hakim bantu saya, ya, kalau boleh, saya Ustaz. terlepas soalan-soalan panjang daripada Puan Mas Rifah. Walaupun Masya Allah saya kira soalan itu sangat in kepada tajuk yang kita nak bincangkan, kerana telah orang kata dah distatetkan, diletakkan nama yang dimaksudkan dengan as-sabiqul awwalun tersebut. Kita zoomkan kepada sebenarnya yang paling awal, ya. Kalaulah kita kata sebab biasalah kadang-kadang dalam kelas orang kata top 10, lepas tu top 5, top 3, top 1, kan. Jadi yang bila soalan kepada Mas Ripah bahawa bila sebut Siti Khadijah dia adalah top 1, ya, dan ulama mengatakan bahawa tidak ada khilaf bahawa Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah merupakan top 1, maksudnya yang first menerima daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru adalah top 3, top 4, top 5, top 10 yang menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita katakan bahawa adakah dia memeluk Islam sebelum ataupun selepas diangkat menjadi rasul, dan kita kena tahu bahawa agama ini bukan agama rasul. Jadi bila bukan agama seorang rasul, maknanya ajaran Islam itu ataupun apa yang dianut oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah setelah rasul itu diangkat menjadi rasul. Jadi kalaulah benar soalan itu untuk kita dapat relate, sebab Sayyidatina Khadijah telah berkahwin dengan Rasulullah lebih awal. Nabi berumur 25 tahun dan Sayyidatina
Khadijah dah berkahwin dengan Rasulullah. Maknanya daripada 25 sampailah ke 40 tahun umur Nabi SAW, ketika belumnya turun wahyu, tidak ada yang dinamakan ajaran Islam pada masa itu daripada Nabi SAW. Hanya setelah turun wahyu ketika Nabi berumur tepat 40 tahun di bulan Ramadan tersebut, maka turunnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi yang membawa agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itulah Siti Khadijah terus menerima ajaran daripada Nabi SAW dan bersama-sama dengan Nabi. Dan menarik juga saya nak mungkin orang kata ialah kadang-kadang suami kan, isteri ni siapa lagi yang dia paling bangga? Betul. Suami dia lah ya. Kadang-kadang orang pun boring lah kan. Asal cerita suami dia, asal makan sikit, oh suami dia makan. Orang tak tanya pun. Jadi mungkin orang bertanya bahawa Siti Khadijah ni konteks yang sama, maksudnya dia masuk Islam tu sebab dia baik dengan Nabi, maka sebab tu dia support Nabi. Maka islamuha bil atifah, maknanya masuk Islam tu kerana sebab dia tu rapat dengan Nabi dan seronok dengan Nabi. Betul. Tetapi jawapan itu tidak tepat kata ulama. Kenapa? Sebab kalau melihat kepada kebijaksanaan bagaimana sebelum Islam mencarinya kebenaran daripada Siti Khadijah, maka kita akan tahu bahawa Siti Khadijah memeluk Islam itu dengan seluruh jantung, roh, jasad, jiwa dia, bukan hanya kerana dia itu seri kepada Nabi SAW, lantas dia dianggap sebagai seorang yang mengikut Nabi SAW. Ya. Dan bagaimana permulaan penerimaan Siti Khadijah? Betul Ustaz, kalau kita sekarang Ustaz, contohlah orang ceritakan tentang benda baru bab kata Ustaz tadi, kita mungkin banyak bertanya, tak pernah dengar Islam ni kan. Jadi macam mana Ustaz penerimaan Sayyidatina Khadijah ketika itu? Baik. Jadi kalau kita tengok inilah kualiti, saya melihat kualiti ni hampir sama ada pada mereka-mereka yang awal-awal memeluk Islam. Betul Ustaz. Maknanya mereka itu bukannya ketika kali pertama datang baru mereka berfikir tentang Islam, tetapi mereka telah mengkaji dan melihat. Dan faktor yang paling penting dari Hakim, ini yang ya Allah faktor yang paling penting untuk apa menerimanya mereka itu adalah kerana apa? Faktor Nabi itu sendiri. Sebab Sayyidatuna Khadijah melihat Nabi seorang yang tidak pernah berdusta, seorang yang sangat tinggi akhlak mulianya, seorang yang, dan semua itu nampak bahawa saat apa saja yang dikeluarkan oleh Nabi sesuatu yang bukan sama sekali dusta. Jadi pengalaman hidup bersama dengan Nabi itu menjadikan Sayyidatina Khadijah percaya dengan yakin bahawa apa saja yang disebut walaupun secara simai, kerana akidah ini sifatnya bukan nazari, bukan tengok baru percaya, tetapi akidah sifatnya adalah benda yang didengar, tetapi cukup dia percaya sebab yang dia dengar daripada sumber yang dia dilihat daripada orangnya, yakni Rasulullah, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat benar dan seorang yang berakhlak mulia. Rezekikanlah kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan itu. Amin. Apa yang boleh saya simpulkan, masuknya Sayyidatina Khadijah bukan kerana faktor suami, tetapi faktor Nabi itu sendiri yang tidak pernah berdusta sejak dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, bila kita sebut juga tentang topik kita pada pagi ini, pertama memeluk Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, antara kanak-kanak ataupun yang pertama masuk ke dalam Islam ialah Sayyidina Ali, Ustaz. Jadi kita nak bincangkan berkenaan kanak-kanak, tetapi sebelum itu kita raikan dahulu Ustaz. Soalan yang diraikan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Zul, Da'i Hakim dan warga kerja Thailand Ustaz. Waalaikumsalam. Keimanan yang jitu, teguh dan tidak goyah menyebabkan orang-orang yang pertama memeluk Islam dijanjikan syurga. Mohon Ustaz perincikan sifat-sifat Sayyidatina Khadijah yang menjadikannya Ummul Mukminin untuk kami ikuti kebaikan beliau. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ini soalan dari ibu dan juga untuk para ibu Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Puan Rahimah lah ya. Da'i Hakim pastinya dan semua penonton yang bersama. Saya kira kalau kita tengok menoleh sekeliling ke gelub dunia ini, kita tengok ada 1.7 bilion orang Islam. Ramai Ustaz. Masya Allah. Da'i Hakim. Betul. Kalau Da'i Hakim tiba-tiba nak volunteer, saya nak bilang 1 sampai 1 bilion, 24 tahun akan datang baru habis. Itu pun kalau nak bilang saja. Hidup. Nak bilang saja tu. Betul. Bukannya kira sembang tak makan tak kira, sarapan tak ada. Baik, nak ceritanya ya Allah 1 bilion itu banyak pada bilangan kalau begitu ramai.
poin 7. Tetapi kalau kita tengok bangunan yang cantik di Seri Pentas ini, dia mesti ada bata pertama yang diletak oleh seorang kontraktor itu. Betul. Dan bata itulah yang menjadi sebab kenapa kemudian terbananya sebuah bangunan, ya. Jadi bata pertama kita sedang bercakap tentang mereka, dan istilah yang kita sebut as-sabiqun al-awwalun bukan istilah sembang. Betul. Bukan hanya dibagi mereka itu orang yang batu pertama, maka terbina bangunan yang hebat, maka kita gelar mereka sebagai as-sabiqun al-awwalun. Tetapi kalimat as-sabiqun al-awwalun adalah kalimah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, ya, sehingga kalau kita tahu dan kita lihat kepada kekentalan kepercayaan, sebab nak jadi follower ni senang. Ya, semua, sebab tu dalam iklan kata dah 1 juta orang membeli. So kita pembeli yang 1 juta 1 mudah, tetapi orang yang nombor 1 nak beli itu bukan senang. Betul ke tak? Betul ke tak? Buat kajian. Kan? Jadi itu yang kita katakan bahawa sebab tu nilai mereka tentulah syurga, kan. Betul. Kemudian ada Hakim yang kedua tadi yang dikatakan Sayyidina ini soalan ibu lah yang Hakim katakan tadi, maknanya bagaimana seorang ibu wataknya yang ada pada Sayyidatina Khadijah yang boleh kita pelajari. Macam tu, kan? Betul, Ustaz. Okey, ya. Baik, wataknya boleh kita pelajari tak ada lelaki ataupun perempuan. Namun saya suka apa yang dicatat oleh Ibn Hajar Asqalani, ya, ketika dia juga banyak tentunya menceritakan, mensyarahkan hadis dalam Fathul Bari tentang wahyu yang pertama. Lihat background Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia ada satu kelebihan, satu kualiti yang saya kira kualiti ni marilah kita aminkan bersama-sama yang ada pada seorang isteri. Ya, sebab seorang suami itu, seorang nabi, tentulah penyokongnya adalah mesti seorang isteri yang benar-benar kuat, walaupun pasti dia bukan nabi. Betul. Ya, sehingga Ibn Hajar Asqalani berkata bahawa Siti Hajar dia ada satu kualiti yang dia itu seperti bersumpah dalam hidupnya takkan pernah menyakiti Rasulullah. Subhanallah. Dia tak pernah ada dalam hati dia untuk goreskan dan sakitkan hati Rasulullah. Itu kualiti yang ada pada Siti Khadijah. Dan dia sentiasa nak melihat, nak menjadi lapik, nak menjadi pelengkap, nak jadi penampal kepada apa saja yang ada pada Nabi SAW. Ya, dan itu yang seingat saya bila saya tengok komentar daripada Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia bercerita tentang karakter yang sangat menonjol kepada Siti Khadijah. Setengah orang dia kata, wow, dia tu pembantu Nabi, tetapi mungkin kita jadi sparring partner, dan kemudian sekali dia sakitkan kita kemudian sakitkan dia 10 kali. Mungkin dia anggap sebagai bagus. Tetapi Siti Khadijah, kalau kita nak belajar, dia ada dalam sudut hati dia tidak ingin, tidak mahu, dan dia sanggup. Sebab itu Nabi sebutkan bahawa Nabi menyebutkan dalam keterangan hadis, Nabi SAW menyebutkan tentang, hendakkah aku tunjukkan kalian tentang wanita yang paling banyak masuk dalam syurga. Kata Nabi, seorang yang bila suaminya melihat, dia rasa sejuk hatinya, dan dia tidak pernah meninggi suara ke atas tinggi suara suaminya. Maknanya kalau suara suaminya setinggi ini, dia tak akan pernah lebih tinggi daripada itu. Dan kemudian dia sanggup bersabar walaupun disakiti, bukan nak memberi lesen untuk lelaki untuk menyakiti, tetapi rupanya mungkin Nabi melihat itulah karakter yang ada pada Siti Khadijah yang Nabi nak para wanita untuk mengikutnya. Sebab tadi Puan Rahimah minta untuk kita lihat, dan inilah kualiti sebenarnya di samping kualiti lain yang ada menjadi seorang itu digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun. Karakter seorang ibu, karakter seorang isteri yang ada pada Siti Khadijah, saya kira kalau kita bentangkan, saya kira tinta-tinta dan dakwat yang ada tak cukup untuk menceritakan kehebatan dan kebagusannya. Betul. Mestilah seorang suami yang hebat lahirnya kerana ada dokongan dari isteri yang hebat juga, Ustaz, ya. Baiklah, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan berkaitan pertama memeluk Islam bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Siapakah nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana permulaan kisah pengislaman beliau yang dikatakan bermimpi bulan dan matahari berada di pangkuannya, di mana kisah yang menakjubkan ini yang akhirnya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya memeluk Islam. Mohon Ustaz kongsikan kisah selanjutnya. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sal Rasid Cik atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sal Rasid Cik. Betul tak ini? Betul Ustaz. Nama Jepun tu. Nama Jepun ya. Baik, soalan yang kalau tadi kita dah mula masuk dan insya-Allah perjalanan kita ni sebab 2-3 nama je yang kita akan berlega-lega untuk kita lebih dalamkan ya tentangnya. Sekarang kita Salah Rasid bertanya tentang satu susuk yang ialah orang yang menonton tanya Ustaz ni dan Hakim dia dah buat homework dah. Betul Ustaz. Jadi dah kaji dah Ustaz. Dia dah kaji dah ya. Jadi sebab tu kita ni nak memudah cara saja untuk mengukuhkan sekali lagi ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mendapat manfaat sebagai hamba dengan ilmu tersebut ya. Baik, ketika ditanya siapakah sebenarnya ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Sayyiduna adalah gelaran tentunya sebagai hormat kita kepada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah terlebih dahulu dengan perjuangan dan agama mereka. Ya, sebab tu kita beradab, maka kita menjadi adab itu, dan adab itu ada dalam akhlak Islam menyebut kepada para sahabat itu dengan kalimah sayyid. Ya, sayyid maknanya penghulu. Dan mungkin dengan lebih dalam ya, kalau Da'i Hakim lebih dalam, sebab manusia ini di hari akhirat dia akan ada sayyid mereka. Maksudnya ada penghulu dan pemimpin mereka. Dan tentulah kita nak saat Allah bangunkan kita di padang mahsyar, Allah himpunkan seluruh manusia, ketika manusia akan ada pemimpin mereka, tentu kita nak penghulu kita adalah di kalangan para sahabat Nabi di hadapan kita. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa panji ya. Tengok di hadapan Siti Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Cuba bayang kalau tiba-tiba bangun ya, kerana kita tak biasa dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan para sahabat, dan kita tengok di depan rupanya Masya Allah lain macam panjinya ya. Nampak rare panjinya. Nampak rupanya Firaun tu. Firaun Allah lari kita nampak ya. Dah tak boleh lagi dah masalahnya. Betul. Kalau boleh lari tak apa, tapi hari tu tak boleh lari dah. Manusia akan dibangkitkan bersama dengan imamihim, dengan pemimpin siapa yang dipanut ta'assubnya pada itu di atas muka bumi. Jadi kemudian Abu Bakar adalah merupakan kunyah. Sebab orang Arab dia ada kunyah. Kunyah ni gelaran yang bila ada abu di sana ya, dan ataupun ummu di sana. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni kunyah baginya adalah Abu Bakar ya. As-Siddiq adalah laqabnya. As-Siddiq adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi kepadanya, sehingga akhirnya kita menyebut dalam satu package Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga adalah merupakan satu perkara yang disebut secara khusus, diberikan kepada para sahabat. Maknanya kalau kita nak sebut nama para sahabat, tak kiralah siapa mereka itu, itulah rantaiannya. Kalau mereka punya kunyah, kita sebut kunyahnya. Kalau mereka punya laqab, kita sebut laqabnya. Dan kalau kita, dan pastinya di hujung itu radhiyallahu anhu. Baik, apa namanya yang sebenar? Memanglah dia dalam surat beranaknya ketika didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Mekah tu, tak adalah nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan, Dai Hakim kan. Namun apa yang ada baginya adalah namanya kemudian ya. Kita sebut namanya dipanggil dalam Islam sebenarnya adalah Abdullah ibni Abi Qahafah Uthman bin Amir bin Amri bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Al-Quraisy At-Taimi. Jadi dia Quraisy daripada tribe
bangsa kabilah Quraisy, tetapi kelompok kecilnya adalah At-Taimi, Tayyim. Jadi mereka daripada Bani Tayyim. Saya kira perlu juga saya sebut itu sebab tadi ada salah soalan itu bila dia jumpa Nabi. So betul. Kalau tanya bila jumpa Nabi, maknanya dalam keturunan dah jumpa dah. Subhanallah. Ya, dalam keturunan dah berjumpa dengan Nabi. Maksudnya mereka adalah daripada kelompok yang sama. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tadi satu soalan yang menarik cerita tentang mimpi tersebut. Ya, memang kalau kita tengok dalam Bidayah, An-Nihayah, Ibn Kathir dan juga dalam banyak kitab tarikh yang lain menceritakan betapa sebab Sayyidina Abu Bakar ini adalah, kalau mungkin gambaran kita dapat gambarkan lebih dulu, bahawa beliau adalah merupakan tajiran, seorang businessman. Dan dia banyak sangat masa menghabiskan untuk keluar untuk melakukan perdagangan keluar daripada Mekah. Memang itu betul yang pesajak ke kata-kata Da'i Hakim mula tadi, timur, barat, selatan, apa saya pun tak berapa nak ingat tadi. Saya ingat saya orang timur, orang Pahang, orang Jerantuk ni menonton dia, jadi saya tahu. Yang utara Ustaz, saya lupa tadi Da'i Hakim. Nanti Da'i Hakim kena ulang balik tu. Boleh Ustaz, boleh. Di hujung nanti. Di hujung nanti ya. Jadi nak ceritanya itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pergi dan sehinggalah dia sampai ke Syam. Ya, Syam, bumi yang pada ketika itu agamanya Nasrani, dan kemudian dia berjumpa dengan seorang rahib setelah dia bermimpi. Memang itu ada catatan dalam catatan sirah tentang Nabi, tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bermimpi tentang apa yang disebutkan tadi, bulan dan bintang, dan kemudian dia bertanya kepada orang arif tentang mimpi, ya, untuk takwilkan mimpi dia, apa cerita ni bulan, bintang dan segala macam pada ketika itu. Dan kemudian rahib tu bertanya kepada dia, kamu daripada mana? Ana min aku daripada Mekah. Untuk apa kamu datang? Ana tajir, aku peniaga. Kamu daripada kabilah apa? Daripada Quraisy. Maka dia kata, daripada mimpi kamu itu sebenarnya menunjukkan bahawa telah akan datang bagimu seorang rasul yang diutuskan oleh Allah untuk agama ini, dan kamu, dia kata kamu akan menjadi wazirnya ketika dia masih berada, dia masih hidup, dan kamu akan menjadi khalifahnya ketika dia meninggal dunia. Dan kata catatan itu, maka Sayyidina Abu Bakar rasa gembira dengan apa yang disebutkan perkara tersebut, dan menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab Sayyidina Abu Bakar ini saya sebutkan tadi adalah merupakan seorang tajir, tetapi Nabi sendiri dalam hadis Muslim menyatakan bahawa di kalangan orang Quraisy tidak ada yang lebih alim soal nasab dan keturunan lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Dan sebenarnya orang Quraisy ni tradisi itu sampai sekarang. Sebab tu kita tengok habaib ataupun keluarga-keluarga Nabi ni, mereka menjaga keturunan mereka dan ada penjaga keturunannya. Ada penjaga keturunan. Dan setiap orang kalau dia nak dakwa saya ni Sayyid sekian, Habib sekian, maka mereka ada satu yang menjaga keturunan itu sejak daripada dulu. Dan kalaulah kita nak relatekan kepada zaman dulu, maka Rasulullah menyebut yang menjaga keturunan itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya orang Quraisy refer lah, saya ni Da'i Hakim nampak macam cakap orang Perak ya. Jadi keturunan mana? Kalaulah Sayyidina Abu Bakar ada, pasti dia akan tahu sebab dia yang paling alim tentang keturunan. Jadi kenapa gambaran ini apabila relatekan dengan apa yang disebut, maka Sayyidina Abu Bakar kata kalau ditanya Quraisy dan Nabi akan datang, maka dia akan tahu daripada mana dia boleh agak daripada mana agaknya Nabi tersebut datang, sebab dia master dengan semua keturunan orang Quraisy. Jadi dia boleh, sebab tu bila Nabi sampai dan menyampaikan agama, dia terus menerimanya tanpa sedikit bantah sedikit pun kualiti yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu alam. Saya tadi bila dengar Ustaz sebutkan nama panjang bagi Abu Bakar, tak terikut saya. Tuan-tuan boleh ikut ke? Minta maaf lah Ustaz, saya nama sendiri pun kadang-kadang terlupa. Ini kan nama panjang Abu Bakar ya. Baik, soalan seterusnya dari Sahziatul Siddiq, menarik soalan ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bentuk cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar ketika pengislamannya? Bagaimana penerimaan bagi kaum Bani Tamim ketika itu, sedangkan nama beliau sebelum memeluk Islam atas nazar ibunya dengan meletakkan nama Abu Ka'bah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Bagaimana Ustaz? Pasti bukan senang Ustaz ya, bila kita masuk kepada agama Islam yang ketika itu tidak ramai orang yang memeluk Islam. Apakah cabaran yang dihadapi Ustaz? Sedia. Baik, siapa tanya tadi? Sahziatul Siddiq ya. Sahziatul, betul, kalau kita nak tengok cabaran, Allahu Akbar, di situlah letaknya ya. Kita hari ini pun
pun kononnya cabarannya apa? Cabaran nak laksanakan Islam. Allah Akbar. Mereka itu bukan cabaran nak laksanakan Islam, mereka itu bagaimana mereka itu menerima dan menahan tekanan, hantaman yang sangat dahsyat kerana Islamnya. Saya suka Da'i Hakim ya. Ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib menjadi Amirul Mukminin, ya, Sayyidina Ali ini dia tentulah karisma, bahkan orang selalu menggelarnya sebagai Aliyun Abududdin, ya. Ali yang merupakan pembenteng ataupun penegak, pengukuh bagi agama. Sayyidina Ali siapa tak kenal tentang kepahlawanannya. Sayyidina Ali dengan pedang Zulfakarnya, Masya Allah ya, kekuatannya itu banyak sekali diceritakan tentang kehebatan dan kekuatan Sayyidina Ali. Maka orang tanya pada Sayyidina Ali, man asja'un nas, siapa kepada pandangan kamu ya Amirul Mukminin, orang yang paling berani, yang paling berani. Baik, spontan, orang kata tanpa perlu macam tu kan, tak fikir tak perlu ya, kalau kita memandang ke atas ke kanan untuk mememorikan siapa orang dia kan, tak perlu Sayyidina Ali, spontan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Sebab ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima ajaran Islam ini daripada Nabi SAW, dia tak duduk diam di rumah dia. Dia tak duduk diam di rumahnya, pada hari itu juga dia berjalan dan mencari orang untuk siapa diislamkan. Ya, kalau saya mengambil catatan tentang siapa yang pada hari pertama diislamkan, cuba bayang orang-orang besar, Zubair Al-Awwam, Uthman bin Al-Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang yang pada hari pertama Sayyidina Abu Bakar dia terus bergerak untuk mengislamkan orang. Ya, kita beberapa hari ni ya, dengan segala platform yang ada, berapa orang yang kita nak cakap Islam pun kadang malu-malu kan. Betul, nanti orang kata poyo. Jadi takut dipoyokan oleh umat, maka kita diamkan saja. Nak cerita ni ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa Sayyidina Ali cerita bahawa dia adalah merupakan manusia paling berani? Ketika bilangan kami, ya, kata Sayyidina Ali, 38 orang. Baik. Ya, sebab untuk makluman para pendakwah semua ya, kalau kita kata kita nak berdakwah, kita nak menyatakan kebenaran, maka orang yang pertama menyatakan kebenaran adalah Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Sayyidina Ali ketika itu, walaupun Sayyidina Ali itu sebab dia masih lagi kanak-kanak, umurnya 9 tahun kan, Zaid bin Harithah juga memeluk agama Islam ketika itu, umurnya agak dewasa. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama menyatakan keislaman. Dia bagi tahu pada orang, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dengan berani. Sebab tu Sayyidina Ali kata bahawa tak terfikir bahawa tak ada yang lebih berani daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita mungkin kenal Sayyidina Abu Bakar ni macam kan, macam lembut, sopan orangnya. Ya, macam Da'i Hakim lah, sopan orangnya. Amin lah Da'i Hakim. Amin. Kan? Tetapi Masya Allah, rupanya begitu berani. Hatta ketika mereka jumlahnya 38 orang, ya, ketika jumlah mereka 38 orang, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ni sentiasa mendesak Nabi, ya Rasulullah, bilangan kita telah terlalu ramai ya Rasulullah. Kita 1.7 bilion sikit kan, sebab tu orang boleh luku kepala kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, ya Rasulullah, bilangan kita ramai ya Rasulullah. Maknanya jom kita bagi tahu terang-terang pada orang Mekah, kita ni Islam. Sebab selama itu mereka Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah tidak benarkan. Ya, Rasulullah itu Rasulullah itu sebagai orang kata kaptennya. Jadi tentu ada strateginya. Betul. Dan saya nak bukan mendesak. Sampailah saya nak ringkaskan, mungkin lepas ni ada soalan yang lain. Tetapi nak ceritanya, nak tunjuk beraninya dan kemudian kualiti dan nilainya as-sabiqunal awwalun. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, maka dia terus merayu pada Nabi, ya Rasulullah, dan Nabi benarkan. Betul. Dan bila Nabi benarkan, maka Sayyidina Abu Bakar bawa seramai mungkin selain daripada hamba dan menyebut la ilaha illallah, terus pergi ke Kaabah. Dan akhirnya apa yang dia dapat dari Hakim, hari ini kita bercakap tentang Islam, orang bagi jamuan. Betul. Tetapi di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia cakap saja, bangun saja, seluruh pepenjuru datang kepadanya, menghentak, memukul, memijak wajahnya, melompat ke atas perutnya. Dan ketika itu dikatakan wajahnya sama paras antara hidung dan pipinya, kerana bengkak dan mengalir darah, tumpah darah pada ketika itu. Hanya mulutnya menyebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau tidak kerana ada Bani Tayyim yang ada ketika itu, yang menarik keluar,
hari itu adalah hari kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nak melihat cabaran, itu cabaran. Subhanallah, kita hari ini dikerumuni dengan selamat, tetapi Abu Bakar dikerumuni dengan tomahan. Jadi mudah-mudahan dapat kita ikuti sifat terbaik Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa tanda orang pertama masuk Islam tanpa bertanya? Apa tanda orang pertama ujian mendatang dirempuh rela? Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali, membicarakan berkaitan pertama memeluk Islam. Baiklah, bila kita sebut tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah pastinya tak puas telinga kita mendengarnya Ustaz. Jadi mungkin ada penambahan kisah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ustaz. Allah silakan. Ya. Da'i Hakim dan penonton yang masih setia bersama, sebab kita nak belajar sebenarnya, ya. Kita nak belajar, dan di manakah pelajarannya? Inilah tokoh-tokoh yang kita nak salin dalam diri kita. Betul. Sebab dalam hidup kita perlu ada sumber. Ya, roh kita perlu sumber, jiwa kita, akal kita perlu contoh. Dan tadi saya ceritakan bahawa, wahai para da'i, tahulah bahawa yang pertama mengangkat suara mengajak manusia kepada kebaikan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu Sayyidina Ali kata dia adalah merupakan manusia paling berani. Dan tahulah kita mungkin kita jadi orang paling pengecut sekarang ni. Betul, sebab takut nak cakap kebaikan, takut nak cakap kebenaran. Betul. Seolah-olah Tuhan tu tak ada dengan kita, ya. Dan ada satu benda lain yang mungkin sebelum mungkin kita ada soalan-soalan lain, ya, Da'i Hakim, yang marilah kita fokus sama-sama. Satu benda yang kita lihat ada dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar, bukan sekadar kesungguhan untuk sampaikan agama Allah. Dan sebab itu kita ceritakan tadi, dia datang tampil ke depan tanpa sedikit takut, berpegang tangan dan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ketika orang mengutuk Nabi, mengatakan Nabi seorang majnun dan gila, maka dia tampil pada ketika itu. Tapi apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah dipukul, rebah, jatuh, berdarah. Dan kemudian ada orang memakai sepatu daripada besi, dan yang Hakim menginjak atas mukanya sampai berdarah habis dan bengkak, dan ada orang pijak perut dia. Sampailah dia dipensan di tempat kejadian dan dibawa sampai ke rumahnya. Kalau kita pergi Mekah, terbayang Hilton Hotel, maka disitulah rumah Sayyidina Abu Bakar satu masa dulu. Dibawa dan diheret ke rumah dan diselamatkan daripada rempuhan hentaman yang sangat dahsyat tersebut. Dan ketika mereka pulang dapati darah begitu banyak, mukanya bengkak dan sakit, bajunya koyak. Dan semua yang dikasihi sekalian, yang saya sebutkan bukan sekadar semangat yang begitu kuat, tetapi dalam jiwa as-sabiqun al-awwalun adalah rasa cinta pada Rasulullah. Pada saat dimula buka matanya pada tubuhnya yang bengkak, dan orang datang bawakan minuman kepadanya, dia menepis dan berkata ketika darah masih mengalir, soalan pertama ketika dia bangun adalah kaifa hal Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Dan maknya berkata, kamu antara hidup dan mati, mulutmu masih bertanya tentang sahabatmu. Dan dikata, aku tak akan minum wahai ibu sehingga aku tahu bagaimana keadaan Nabi. Semua yang dikasihi sekalian, Masya Allah, fahamlah kita bahawa semangat itu datangnya kerana apa? Dari perkara yang paling lembut. Apa yang paling lembut tetapi sangat berkuasa dan sangat kuat dalam diri? Cinta dan sayang kepada Allah, cinta dan sayang kepada Rasulullah. Itu contoh yang kita dapat ambil daripada kisah sedikit yang kita sentuh tentang kualiti diri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah redalah ke atas Allah ke atasnya.
Allahu Akbar. Itulah kisah Sayyidina Abu Bakar yang boleh kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita sudah bicarakan berkaitan Sayyidatina Khadijah, kita sudah bicarakan berkaitan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang kita nak beralih arah ke iaitu Ali bin Abi Talib yang diajukan oleh sahabat kita Al-Ali. Kena dengan namanya Ustaz. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Berapakah umur Ali bin Talib ketika memeluk Islam? Apakah faktor utama yang mendorong beliau untuk menerima Islam semasa kanak-kanak lagi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. # biar tahu jangan keliru. Dan kalau boleh kita kaitkan Ustaz, ialah kalau di zaman kanak-kanak ni Ustaz, orang duk fikir main. Tapi bagaimana Sayyidina Ali bin Talib ini boleh masuk ke dalam Islam? Dan kita hari ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, anak-anak yang dilahirkan oleh isteri kita ni Ustaz, dalam keadaan Islam, dorongan kita. Tapi bila dah besar, mulalah jauh daripada Islam. Jadi bagaimana Ustaz kita nak istiqomahkan dalam agama kita? Silakan. Allahu Akbar ya. Saya bila Da'i Hakim sebutkan perkara itu daripada soalan Al-Ali ni, saya kira masya-Allah, wahai ibu, wahai ayah yang mendengar bersama, marilah di pagi hari penuh berkat kita doa khusus untuk anak kita. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, ij'alna muqim as-salah. Amin. Jadikanlah kami ya Allah orang yang tegak mendirikan solat. Amin. Wa min zurriyyatina ya Allah, dan Amin. daripada zuriat kami ya Allah. Amin. Sebab kita tak tahu anak kita mungkin di universiti, anak kita di asrama, apa yang mereka lakukan. Kita takut kita terlepas tali doa ini yang menyebabkan anak-anak kita lalai dan lupa. Yang paling takut dan Hakim, ada manusia di hari akhirat, anak-anak bangkit di hadapan Allah dan tunjuk tuding muka kita Allah dan Akbar. kata pada Allah, wahai Allah, aku jadi derhaka pada engkau kerana hamba ini tidak pernah ajak aku tunduk pada engkau ya Allah. Berapa banyak para ayah, para ibu di hari akhirat menerima nasib yang sangat sengsara saat dituding oleh anak kerana tanggungjawab kita. Dan sebab itu masya-Allah, Nabi kan dah sebut dalam hadis, benar apa yang Da'i Hakim sebutkan tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu ayuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a wa hal tuhissu fihi min jad'a, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, semua anak kita yang lahir itu fitrah, maknanya bersih sebersih-bersihnya. Dan Nabi menyebutkan tentang mak ayah, ya, supaya mak ayah ambil peranan ini terlebih dahulu. Dalam kegairahan kita nak straight A's kan anak kita, dalam kegairahan kita nak boleh bercakap Inggerisnya anak kita. Tetapi ingat, anak tersebut tak dikotorkan, kata Nabi. Maka kata Nabi, fa'abawah, maka dua ibu ayahnya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Allah. Maknanya rupanya anak kita tercetak menjadi pemikiran Yahudi, ta'assub dan gila kepada mungkin apa yang dibawa oleh orang Yahudi. Bukan anak itu sendiri, sebab mereka itu suci bersih. Fa'abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi, apapun agama yang berubah kemudiannya, kata Nabi, sepertilah kambing yang lahir dalam keadaan elok, yang biasanya mencacatkannya adalah tuan-tuannya. Jadi maknanya kita nampak di situ pengaruh sekeliling itu membentuk kepercayaan seseorang. Dan inilah yang mungkin saya boleh jawab, lompat kepada soalan daripada Ali tadi, bahawa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ya, sejak kecil ketika Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, maka Nabi mengambil peranan, sebab Nabi masa kecil dijaga oleh Abu Talib, bapa saudaranya, ya. Kemudian ketika dia berkahwin dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah seorang yang kaya, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib seorang yang umurnya ketika itu masih sangat muda, ya, dan ketika turun wahyu dan menerima Islam umurnya baru 9 atau 10 tahun. Khilafnya antara 9 atau 10. Dia tak lajak daripada lebih daripada ke 11 tahun. Maknanya kalau anak kita 9 tahun darjah 3, darjah 4. Maknanya darjah 3, darjah 4 untuk buat satu keputusan yang besar. Ya, keputusan yang sama dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan yang sama dibuat oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tak boleh nak cerita Da'i Hakim nak tengok TV tak, sebab dia adalah orang yang pertama. Jadi tak boleh nak follow orang lain. Hanya follow orang yang di hadapan matanya. Maka kerana itu cuma khilaf di kalangan ulama, ya. Maka kalau saya nak Siti Khadijah top 1,
top 2, top 3 ni siapa agaknya ya. Jadi mereka khilaf di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, ada yang menyatakan Sayyidina Ali. Walau bagaimanapun daripada itu Sayyidina Ali sendiri mengakui bahawa yang lebih dahulu dikenali dan ditahu bahawa dia memeluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu dari segi hierarki dan rankingnya. Dan saya kira kalau tanya kenapa, sebab kekuatan Nabi, kekuatan Siti Khadijah, bahkan dalam hadis menceritakan bagaimana, dalam kisah dan sirah menceritakan bahawa ada 3 orang yang solat yang pelik, orang tak pernah tengok, dan mereka bertanya siapakah orang itu. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan dan seorang budak laki-laki, dan budak laki-laki itu Sayyidina Ali sebagai orang pertama menunjuk solat. Subhanallah, itulah kekuatan yang hadirnya dari Nabi SAW. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk saran tambahan di TV9. Jumpa selepas ini, pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Masih lagi membicarakan topik berkaitan pertama memeluk Islam. Dan kali ini kita nak terus menaikkan soalan dari sahabat kita Aisyah Echa. Comel nama hujung beliau. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Persoalan saya, di samping merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, apakah kelebihan serta keistimewaan Ali bin Abi Talib hingga Rasulullah SAW memilih beliau untuk dijodohkan dengan puteri kesayangan baginda, iaitu Siti Fatimah? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih juga kepada Aisyah Echa atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Aisyah Echa dan juga Da'i Hakim dalam kita nak mendalamkan perbincangan kita ini, dalam kita mengharap agar Allah titipkan dalam dada-dada kita ini ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kita minta pada setiap hari. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah aku ni ilmu ya Allah. Dan kita sedang membincangkan tentang ilmu bagi mereka-mereka yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, golongan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan kita ditanyakan tentang kelebihan yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik, kita tahu bahawa yang pertama kelebihannya adalah pertama mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahawa awwala man shalla, pertama yang solat, ketika Nabi dan Siti Khadijah diperintah, diajar oleh Allah sebelum sebenarnya solat fardu yang 5 pada ketika Isra' dan Mi'raj Nabi itu, maka Nabi telah diajar oleh Jibril bagaimana cara nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk solat. Maka diajarkan cara wudu, diajarkan cara pergerakan dalam solat. Maka yang pertama follownya adalah Siti Khadijah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan kerana itu tidak hairan tentang puji-pujian bila sebut tentang Sayyidina Ali ini adalah ni semangat yang kita kena ambil dalam Tanyalah Ustaz ini dan adalah kecintaan Sayyidina Ali dan nilai keilmuan yang ada pada dirinya. Maknanya Sayyidina Ali dikenal sebagai seorang yang sangat alim, menjadi tempat rujuk ketika mereka tidak jelas dan tak faham tentang sesuatu hukum dan sesuatu persoalan. Itu kedudukan Sayyidina Ali kemudiannya. Dan bahkan kalau kita tengok dalam hadis, begitu banyaklah kelebihan yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bahkan sampai satu tahap Nabi dalam Sahih Muslim menceritakan bahawa Nabi menyebutkan bahawa anta minni bimanzilati Harun min Musa. Nabi sebut engkau dengan aku, kata Nabi, wahai Ali, pada kedudukan seperti Harun dengan Nabi Musa.
Cuma kata Nabi tidak ada selepasku Nabi. Mana engkau bukan Nabi lah. Tetapi kalau nak disebutkan kedudukan itu, kata Nabi, itulah kedudukannya. Maknanya tingginya kedudukan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan siapa tak pernah tahu tentang Sayyidina Umar pun kata ada ketika perang Khaybar, Nabi katakan bahawa akan aku berikan panji ini nanti untuk pembukaan peperangan, untuk menang dalam peperangan ini, aku akan berikan panji kepada seorang yang paling disayangi oleh Allah dan paling disayangi oleh Rasulnya. Allah. Sayyidina Umar kata, aku ni tak pernah nak minta jawatan, tak teringin sama sekali. Tetapi bila Nabi sebut macam tu, aku berdoa, biarlah aku. Dan keesokan harinya Rasulullah menyerahkannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya Allah ya. Nak ceritanya kalau Nabi, dan apatah lagi Nabi memilih Sayyidina Ali sebagai menantu baginda Nabi, kerana tidak lain dan tidak bukan kerana Nabi dah melihat kualiti yang ada pada Sayyidina Ali, kebijaksanaan, kebaikan, bahkan sangat tawaduk. Imam Bukhari merakamkan tentang, ditanya kepada Sayyidina Ali, siapakah yang paling baik sesudah Islamnya, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka Sayyidina Ali berkata, pertama Sayyidina Abu Bakar, ya, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman. Kemudian orang tu tanya, kamu? Ya, aku adalah seorang manusia daripada kalangan mukmin yang lain. Allah. Maknanya kalau kita dai hakim, tentulah tak macam tu kan. Sayyidina Ali kot kan. Tentulah takkan tak tahu kan. Tak payahlah cerita syarah panjang-panjang tak guna kan. Tetapi masya-Allah, itulah maknanya manusia ini nilai diri akhirnya ialah tentang tawaduknya dia. Jadi walaupun hebat, walaupun masya-Allah dalam perang, dalam peperangan dialah yang akan menjadi orang depan untuk perang tanding, tetapi di akhir sekali dalam hatinya adalah sifat tawaduk. Inilah yang kita nak kena belajar. Alim sebanyak mana ilmumu, kuat mana ibadahmu, kuat mana perjuanganmu, tetapi nilai kamu bukan letak pada ilmumu, bukan pada perjuangan dan ibadahmu, tetapi sejauh mana tawaduk itu telah masuk dalam diri. Tawaduk itu nilai yang kita nak bawa dalam diri kita semua, wahai sahabat saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak pilih bakal menantu, bukan hanya tengok cantik, bukan hanya tengok berharta, tengok juga pada sifat tawaduk yang ada dalam diri bakal menantu kita. Allah. Baik. Soalan seterusnya dari Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah perkara yang dilakukan oleh kedua-dua ibu bapa Zaid bin Harithah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui anaknya ingin terus tinggal bersama baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni Hasan atas soalan. Bagaimana Ustaz respon ibu bapa Zaid bin Harithah? Baik, terima kasih Mazni ya. Dengan sebab Mazni itu kita kan sebutlah sekarang ni complete lah. Orang kata kalau tadi kita cerita tentang yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah ya, sebagai orang pertama, bahkan juga wanita pertama yang memeluk agama Islam. Dan yang kemudian yang kedua ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai lelaki pertama, orang yang merdeka pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian kita dengar tadi juga tentang Sayyidina Ali ibn Abi Talib sebagai seorang lelaki tetapi dalam umur anak yang hanya umur 9-10 tahun pertama memeluk agama Islam. Dan kemudian datang dalam Mazni ingatkan kita jangan lupa pula nanti ya tentang tertinggal nanti seorang yang dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dianggap sebagai maula ataupun pembantu pertama yang memeluk agama Islam, yakni Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi mungkin apabila kita tengok bagaimana Zaid bin Harithah, ada satu benda yang mungkin saya harap nanti Dai Hakimi ingatkan soalan saya ni, sebab saya nak keluar sedikit. Boleh. Bagi seorang pendakwah, Allahu Akbar, ni panduan ya, bahawa dakwah Islamiah itu dia bermula dengan keluarga terlebih dahulu. Sebab kalau kita tengok ya, nilai orang-orang yang pertama-tama memeluk agama Islam adalah dalam daerah keluarga terlebih dahulu. Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah. Kemudian kita tengok pula pergi kepada kawan baik. Maknanya kadang-kadang kita ni kawan baik tapi masya-Allah solat pun tak. Kita tak pernah nak tegur pun kan. Kita kenapa? Sebab dia kawan baik, takkan nak tegur nanti kecil hati, nanti dia left group pula kan. jadi baik kita punya nilai itu kita punya sendiri. Sedangkan baik di sisi Allah tu lain kan. Tak dinamakan baik kalau kita berkawan tetapi makin merosak dan melalaikan kita. Baik. Jadi sebab tu nak ceritanya makna dakwah ni mesti bermula daripada qu anfusakum
wa ahlikum. Mesti dalam daerah yang dekat dulu, ya, bukan kita lompat sampai ke Kemboja dulu. Kemudian baru kita tinggalkan kita. Kita lompat sampai ke Ethiopia tetapi kita lupakan kita dulu. Daerah kita ni yang paling penting. Okey, kemudian kepada soalan tadi kan. Jadi kita tahu bahawa Zaid bin Harithah ini kerana dia maula, maknanya dia tu mendapat ketika Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah ini untuk Nabi sebagai pembantu Nabi. Tapi kerana terlampau rapat dan sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah bin Syurahbil ini, maka sampai begitu rapat sehinggalah akhirnya Zaid bin Harithah, sebab Zaid bin Harithah ni istilahnya hilang daripada rumah dia dan kemudian akhirnya dia dijual di pasar-pasar menjadi hamba yang dijual. Kemudian sampailah pada Siti Khadijah dia flow dia hadiahkan kepada Rasulullah. Tetapi bila sampai pada Rasulullah sayang dia, rapat dengan dia. Dan tak heran kemudian hari Zaid bin Harithah yang satu-satunya sahabat Nabi namanya tertera dalam Al-Quran. Cuba bayang, ada 114,000 para sahabat yang duduk bersama dengan Nabi, hatta Sayyidina Abu Bakar. Namanya tak disebut Abu Bakar dalam Quran. Betul. Tetapi nama Zaid itu diletak dalam Al-Quran merujuk kepada dirinya. Jadi kalau kita tengok semua yang saya kasih sekalian kepada soalan tadi, rapatnya Nabi, sayangnya sehingga digelar sebagai Hibbur Rasul. Gelaran untuk Zaid bin Harithah itu, ya Allah, adalah orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Sampailah ketika keluarganya, mak dan ayahnya tahu bahawa anaknya dan berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi dah sayang, ya. Kita ni bukan orang kucing pun, masya-Allah. Betul, kalau tiba-tiba orang nak datang ambil, Allah pun sayang. Contohnya apa lagi, ya, sekarang ni tiba-tiba datang mak ayah dan Nabi tentulah menyerahkan kepada Zaid untuk membuat keputusan. Dari segi undang-undang pada masa itu haknya hak Nabi, sebab dia dah melalui proses yang pertukaran di zaman dulu yang dibenarkan itu, ya. Namun sekarang Rasulullah serahkan kepada Zaid bin Harithah untuk pilih sama ada nak pulang ke kampung, dan Nabi tak menggunakan hak Nabi sebab itu hak aku. Dan Zaid bin Harithah dengan ringkas memilih Nabi SAW. Gembiranya Nabi SAW, sebab soalan tadi saya tak jawab lagi. Gembiranya Nabi sampai Nabi keluar dan bagi tahu bahawa Zaid ini adalah anak aku mewariskan kepadanya dan dia mewaris daripada aku. Maknanya bab wirathah itu dah ada pada dia dan jatuh, dan sejak itu dipanggil Zaid bin Muhammad sebelum datangnya perintah supaya jangan menggunakan nama ayah angkat. Dan dengan sebab orang Arab ni sampai pada tahap kalau kamu mewarisi saling sesama mereka, itu mereka tahu bahawa anak ini takkan disisiakan, maka gembiralah ibu dan ayah dan diserahkan kepada tempat yang lebih baik. Walaupun sayang, tapi dia tahu tempat yang diduduk itu lebih baik, sebab itu pilihan daripada Zaid bin Harithah. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh Rosdin Samah, dan sebelum kita nak menjawab soalan yang diajukan Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Silakan. Kita seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dan juga panel kita Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Kita bicarakan berkaitan pertama memeluk Islam. Baiklah, saya tadi tertarik dengan satu soalan sebenarnya yang diajukan oleh Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah keistimewaan Zaid bin Harithah, seorang budak berkulit hitam yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW? Mengapa Zaid menolak untuk tinggal bersama bapanya yang kaya, sebaliknya memilih untuk kekal bersama dengan Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Rosdin Samah atas soalan. Cuma saya fikir mungkin soalan ni sudah kita ada jawapannya, ataupun mungkin Ustaz nak tambah sedikit.
Oh, okey, terima kasih. Betul, saya dah jawab tadi mungkin tentang bagaimana Nabi memberi jaminan tentang apa ni, sampai Nabi menyebutkan tentang waris, dan orang Arab bila sebut tentang waris, boleh mewarisi, itu maknanya hubungan yang darah daging dah tu. Betul. Dan itu yang Nabi nak sampaikan. Cuma mungkin kenyataan Zaid bin Harisah lah seorang budak berkulit hitam itu tidak betul. Kerana Zaid ni terkenal dengan sangat putih. Okey. Sebab dia bukan daripada Ethiopia yang ditangkap, tetapi kerana daripada satu kabilah Al-Kalb yang ditangkap. Jadi dia seorang yang putih, memang terkenal dengan wajah kulit putihnya, macam Da'i Hakim lah kot agaknya. Amin. Baik. Jadi macam itulah lebih kurang. Yang lain semua dah okey dah. Okey, jadi itu antara fakta yang perlu kita perbetulkan. Ialah sebab kadang-kadang kita ni bila ingat hamba ni Ustaz mesti berkulit hitam. Tidak semuanya. Baik, terima kasih Ustaz atas pembetulan kepada soalan tadi. Baiklah, kita nak teruskan meraihkan soalan seterusnya. Kali ini dari Muhammad Faizal bin Ahmad pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kisah-kisah di sebalik pengislaman tokoh-tokoh ini dan cabaran yang dilalui dapat memberi suntikan semangat bagai saudara baru yang baru memeluk Islam dan juga yang baru berjinak-jinak dengan Islam. Mohon pengkongsian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Baik, terima kasih kepada Faizal ya. Saya mungkin saya sangat support apa yang Faizal kata, tapi saya nak tambah sikitlah orang kata kan. Sebenarnya kisah ini bukan sekadar untuk mereka yang baru memeluk Islam. Betul. Mereka yang lahir Islam patutnya lebih tahu. Betul, lebih Ustaz. kena dalami sebenarnya. Lebih alim Ustaz. Lebih kena tahu tentang kisah 4 ni. Kenapa? Sebab kita dapati bahawa kebanyakan daripada yang baru memeluk Islam, tanya balik jumpa 10 tahun lepas tu, dia boleh cerita bagaimana dia memelukkan ratusan bahkan ribuan orang ya. Dulu kita sembang ada dia baru masuk Islam, tapi hari ni 10 tahun kemudian kita jumpa balik, masya-Allah dia cerita diislamkan untuk dia buat aktiviti Islam, dan kita pun macam Allahu Akbar ya. Tercengang gitu Ustaz. Kita pun tercengang masya-Allah ya. Jadi saya kira bagus untuk mungkin saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam sebagai satu semangat yang jitu kepada mereka untuk bersedia berhadapan dengan cabaran pada saat mengambil kebenaran ya. Itu adalah habuan kehidupan. Dan sebenarnya sebab itulah rakan-rakan kita yang baru datang kembali kepada fitrah memeluk agama Islam, memang dalam agama nilai mereka tersangat tinggi ya, kualiti mereka tersangat tinggi. Kenapa? Sebab kalau kita duduk dengan mereka Da'i Hakim, masya-Allah ya, kita mungkin tak rasa sama sekali sebab alam itu alam yang berbeza. Ya, kita lahir diazankan, kita lahir dipaksa belajar Iqra walau tak nak ya. Kita disuruh sembahyang, tapi mereka itu adalah yang keluarga memisahkannya. Jadi sebab tu betul lah saya insaf balik apa yang Faizal cuba sampaikan, bahawa sebenarnya cabaran buat mereka sangat besar dan kita kena memahami mereka. Sebab tu kalimah muallaf alaf qulubihim dia, untuk lembut jinak itu kerja kita. Jangan kita biarkan, jangan kita abaikan, kerana mereka tidak punya keluarga, Islamlah keluarga mereka. Mereka tidak punya ayah dan mak, Islamlah mak dan ayah mereka. Jadi sebab itu saya kira ini peluang yang kita kena ambil, kena mula dah keluar. Dan toleh tengok mana saudara-saudara baru, jiran-jiran kita, 40 rumah ke sana ke sini. Daerah kita ada tak orang Islam yang kita hari ini kita santuni mereka dan rapat dengan mereka, dan jangan biarkan mereka. Terima kasih Faizal kerana mengingatkan perkara ini agar kita dapat support rakan-rakan saudara baru kita, insya-Allah. Baiklah, setiap yang kita lakukan pada hari ini pasti ada dorongan, pasti ada janji-janji tertentu yang telah dijanjikan. Seperti mana yang diajukan oleh sahabat kita Rahizah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Kepada mereka-mereka yang pertama memeluk Islam, apakah di antara janji-janji Allah dan apakah di antara janji-janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semua? Terima kasih Kak Zah, Cenor Pahang. Tu dia Ustaz. Tu orang kampung datang dah Ustaz. Jadi Ustaz silakan. Okey. Terima kasih Kak Zah ya. Cenor. Okey, nak belajar rantut lalulah insya-Allah kan. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasihi,
kalau kita tengok ya Dai Hakim ya, kedudukan as-sabiqun al-awwalun ini ataupun orang-orang yang awal memeluk agama Islam ini, bukan hanya kita yang kata masya-Allah mereka ini tingginya darjat, tingginya kedudukan. Hatta mereka sesama mereka di kalangan sahabat Nabi, mereka akan tahu dan mereka akan bercakap sesama mereka tentang seorang orang yang hebat di kalangan orang yang awal memeluk agama Islam. Ya, kalau kita tengok ya, contoh siapa yang antara awal memeluk agama Islam? Contohnya adalah di kalangan hamba pertama memeluk agama Islam adalah Bilal ibn Rabah. Kemudian kita tengok dalam senarai ranking 10 orang, 20 orang memeluk agama Islam awal itu, contohnya Khabbab ibn Arad. Ya, contoh ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dia jadi Amirul Mukminin. Dan kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab dia ialah Amirul Mukminin, cuba bayang Parsi dah jatuh bawah tapak kaki dia di atas singgah sana dia. Kalau macam dalam konteks orang kata politik biasa, dia adalah seorang emperor, Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berjalan, tiba-tiba Dai Hakim macam tiba-tiba macam rasa macam berangin dalam hati ni. Allah, you are somebody. Kan? Oh, you terrornya kan, sebab Parsi, yalah, ya, empire yang ratusan ribuan tahun tetapi kalah dengan hanya beberapa tahun di bawah kepimpinan qiyadah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dia tahu bahawa bisikan itu kalau kita tak lawan, maka dia akan jadi perosak. Apa Sayyidina Umar buat? Dia panggil Khabbab ibn Arad. Khabbab bin, sebab saya nak sebutkan jawapan kepada Rahizah tadi, bagaimana kedudukan mereka ini. Bukan kita saja pandang tinggi. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dirasa macam tu, dia panggil Khabbab bin Arad. Maka Khabbab bin Arad datang, dia Amirul Mukminin panggil, duduk sebelah dia. Satu je permintaan Sayyidina Umar, wahai Khabbab, aku nak tengok belakang kamu. Allah, aku nak tengok belakang kamu. Maka Khabbab pun bangun, angkat jubah dia, ya, angkat selak belakang dia. Tatkala dibuka, Sayyidina Umar menundukkan kepalanya dan Sayyidina Umar menangis teresak-esak sampai dengar suara tangisan dia. Allah. Kenapa Sayyidina Umar menangis melihat Khabbab bin Arad as-sabiqun al-awwalun? Kerana belakang Khabbab bin Arad penuh dengan kesan daripada siksaan ketika awal memeluk Islam. Dipukul, dicambuk, dirotan, bahkan dibakar di atas api sampai hancur belakangnya, dan lemak-lemak dan air peluh tersebut memadamkan bara tersebut. Allah. Ketika Sayyidina Umar menangis, ya, Khabbab bin Arad buka serban dia, angkat serban dia, dan ketika terbuka serbannya, Sayyidina Umar meraung lagi menangis. Kenapa? Kepala ni, cuba bayang, sebab ketika dia memeluk agama Islam setelah diseksa, maka pedang, sebab dia pembuat besi, maka pedang tersebut dibakar sampai bertukar menjadi merah dan ditekapkan ke atas kepalanya. Allah. Sampai bau ketika itu daging yang masak. Maka Sayyidina Umar menangis. Maka nak ceritanya apa semua yang dikasih sekalian, bukan kita saja yang belajar dan melihat kemuliaan yang ada pada golongan kelompok yang disebut as-sabiqun al-awwalun, tetapi para sahabat Nabi sesama mereka. Dan apatah lagi kalaulah manusia mukmin menilai, Allah apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tidak ada bagi mereka, sebab kelebihan orang as-sabiqun al-awwalun ni apa? Sebab setiap apa yang kita buat ini mereka dapat pahala. Setiap yang kita buat dia macam direct selling jugalah, downline. Downline. Jadi kita buat kebaikan hari ini, mereka dapat ganjaran setiap kebaikan-kebaikan mereka, sebab kalau tanpa mereka Islam ni takkan sampai pada hari ini. Jadi sebab tu jom jadi as-sabiqunal awwalun pada benda-benda baik di tempat kita. Jangan tunggu orang lain buat baru kita nak ikut, sebab kalau itu kita dah mendapat pahala yang sedikit. Wallahu a'lam. Para sahabat dulu membuka baju untuk memberi pengajaran. Kita hari ini Ustaz buka baju untuk tunjuk sadar, ketulan 6 di perut Ustaz, ya. Perlu kita perbetulkan atau tunjukkan kekufuran, ya. Allahu akbar. Lagilah perlu kita jauhi dalam kehidupan kita. Baiklah. Jadi bila kita dengar kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah yang telah diceritakan oleh guru kita, mudah-mudahan dapat kita jadikan iktibar pengajaran dalam kehidupan kita. Dan sekarang Ustaz, pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi tak molek kalau tak tutup dengan sedikit doa ringkas dari Ustaz. Silakan.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Amin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Jadikanlah majlis kami ya Allah dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah. Amin. Sebuah majlis yang benar-benar Engkau beri rahmat kepada setiap orang daripada kami ya Allah. Amin, amin. Jadilah kasih sayang dengan ilmu kepada kami dan bimbingan kepada hati kami yang lalai dan lupa ini ya Allah. Amin. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Jadikanlah berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang-orang yang terjaga terpelihara Amin, di amin, ya ampunkan Allah. dosa-dosa kami ya Allah. Kami bercakap tentang insan yang hebat ya Allah, bukan untuk hanya bercerita, Amin. tapi tumpahkanlah dalam hati kami iktibar yang banyak ya Allah. Amin. Wahai Allah, jadikanlah hari kami penuh dengan ketaatan agar mati kami dalam kebaikan. Amin, amin. Ya Allah, tentukanlah tempat kami dalam syurga di hari akhirat nanti. Amin. Tolonglah kami saat kami berada dalam gelapnya liang kubur ya Allah. Amin. Terang buat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, tolonglah kami di padang mahsyar, janganlah sakitkan Amin. dan susahkanlah kami ya Allah. Amin. Masukkanlah kami dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Amin. Jadikanlah setiap yang menadah tangan pada waktu ini ya Allah, Amin, amin. namanya tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Amin, Jangan amin. ada walau seorang daripada orang yang kami sayang ya Allah dan kami ya Allah, Amin. namanya terpahat di pintu neraka jahanam. Amin. Wahai Tuhan kami, Amin. apabila ada ganjaran buat kami daripada amalan kami pada saat ini, waktu ini ya Allah, Amin. jadikanlah dia pahala yang terbaik buat ayah kami dan ibu kami ya Allah. Amin. Mereka sangat baik buat kami, kami tidak pernah mampu membalas jasa dan kebaikan Amin. mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita atas perkongsian pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan juga panelnya Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh dengan topik munakahat jatuh talak seperti biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, dari utara atas sokongan, dari selatan memberi perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Saya Da'i Hakim mengundur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.